Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم، رب تمم بالخير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah, dengan rezeki daripada Allah dapat kita bersama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Karim. Alhamdulillah. Macam-macam bunyi pula ya. Alhamdulillah. um, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami dalam bulan Ramadan ini, dan selamatkanlah kami, selamatkan Ramadan untuk diri kami dan sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Huda Al-Quran bulan ini, sepanjang bulan Ramadan ini kita insya-Allah kita buat lain sikit, kita buat luar biasa sikit, iaitu insya-Allah kita akan bersiaran selama 30 hari dalam sepanjang bulan Ramadan, pada pukul 6.30 pagi insya-Allah sampai pukul 7, dan insya-Allah kita akan selang bunga lah dengan Ustaz. Maksudnya hari ni saya, esok Ustaz, lusa saya, lepas tu tulat Ustaz. Macam tu ya, insya-Allah. Kita nak bawa suatu kelainan sedikit berbanding dengan Huda Al-Quran. Ya, Huda Al-Quran insya-Allah kita akan berhenti pada ayat surah Al-Isra. Ayat berapa hari tu? Alamak, terlupa pula ya. Rasa dah tulis dah hari tu. So kita akan berhenti pada ayat tersebut dan surah Al-Isra, dan insya-Allah kita akan sambung nanti di luar daripada dan Syawal nanti kita akan sambung balik surah Al-Isra untuk kita habiskan sedikit saja lagi surah Al-Isra. Jadi dalam Ramadan ini bertepatan dengan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kita kan insya-Allah kita nak membina satu jambatan, nak membina satu kedekatan, keakraban dengan Quran, dan kita juga nak membina kefahaman pada ayat-ayat yang kita baca, nak mencari ibrah, mencari pengajaran daripada ayat yang kita baca, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita baca tadi menjadikan kita makin bertambah faham, makin bertambah takwa, makin bertambah takut dalam diri kita kerana kita telah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah memandangkan kita ada 30 hari dalam bulan Ramadan dan kita ada 30 juzuk dalam Al-Quran, walaupun dia tak samalah macam mana Huda Quran. Sepatutnya kita bila nak tadabbur Al-Quran ni macam style Huda Quran. Setiap satu ayat tu dia ada, dalam satu ayat tu pun ada macam-macam petunjuk dekat dalam ayat tersebut. Jadi itu yang sepatutnya lah kita kena tengok kan, ayat tu jenis apa petunjuk daripada ayat tersebut, apa guideline-nya, apa yang Allah nak suruh kita fokus pada ayat tersebut, apa ibrahnya kan, cerita ke ataupun ada dekat sana hukum, itu yang kita nak tengok betul-betul. Tapi dalam bulan Ramadan ini kita tak mampu untuk nak menghabiskan, saya dapat satu permintaan sebenarnya dan daripada Hajah Rusilah untuk ditadabbur surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Jadi dia nak pergi, Hajah Rusilah minta untuk kita buat line by line lah, macam mana kita buat Huda Quran tu sepanjang Ramadan.
bila saya bincang balik dengan ustaz, ustaz kata mungkin tak dapat sebab berapa ayat dalam dalam surah Al-Baqarah 200 lebih. Takut tak habis juga. Nanti dia akan jadi macam huda Quran yang biasa. Kan? Kerana dia memakan masa yang panjang lah. Jadi saya dengan ustaz fikir lama. Jadi kami pun berbincang lama macam mana kita nak buat supaya dalam bulan Ramadan tu habis silibusnya. Nak buat bagaimana? Jadi kita melihat kepada satu program yang telah dilaksanakan oleh Doktor pula Syekh Yasin Rushdi arwah, ya Allah yarham. Dia melakukan satu program yang namanya Ta'ammulat fil Quran. Ta'ammulat fil Quran. Jadi ta'ammulat fil Quran iaitu tidak salah untuk kita menyingkap satu juzuk dan kemudian mengambil beberapa poin yang besar dalam juzuk tersebut. Okey? Jadi insya-Allah itulah yang kita nak bawa bersama-sama di dalam 30 hari ini, iaitu satu juzuk kita akan tengok keseluruhannya. Kita tak tengok line by line, tapi kita tengok apa isu besar dalam juzuk tersebut yang mana kita nak tadabbur pada isu tersebut. Ya, bila kita sebut tadabbur, ada pengajaran di situ. So, what should we do? What should we learn? Cakap Inggeris sikit lah, satu Ramadan ni kan. Apa yang kita nak belajar daripada satu mulakhas ataupun daripada tinjauan kita pada juzuk pertama. InsyaAllah setiap juzuk ini kita akan tengok, kita akan lihat dan kita akan bawa keluar hampir lebih kurang 3 ataupun 4 bergantung kepada isu yang ada di dalam juzuk tersebut. Kalau kita tengok kepada poinnya, memang banyaklah. Dalam surah Al-Baqarah pun subhanallah sangat banyak isu yang yang Allah masukkan di dalam surah tersebut. Isu berkaitan dengan Bani Israel. Isu berkaitan dengan nama surah Baqarah itu sendiri, betul tak? Iaitu kisah berkaitan dengan arahan Allah supaya Bani Israel sembelih lembu. Al-Baqarah. Iaitu lembu betina ataupun sapi betina. Ya. Jadi isu tersebut pun satu pengajaran yang sangat besar juga tentang Nabi Musa alaihi salam, wa idistasqa Musa, apabila Nabi Musa memukul batu tersebut dan keluarlah isna asyar 12 mata air. Itu pun satu cerita juga. Tapi insya-Allah kita tidak sentuh semua. Kalau kita sentuh semua, subhanallah, dia akan banyak, tapi matlamat kita adalah untuk mencari pengajaran daripada juzuk 1. Kita nak angkat pengajaran mulakhas ataupun tinjauan kita terhadap juzuk 1 yang mana kita nak ambil dia punya pengajaran. Kembali kepada istilah tadabbur itu teliti, memerhati dan mencari pengajaran daripada ayat tersebut yang mana kita boleh nak amalkan dalam kehidupan kita. Thank you everyone yang sedang menonton Huda Al-Quran Istimewa Ramadan. InsyaAllah kita akan sama-sama melihat dua surah inilah. Saya nak tarhib dulu sahabat-sahabat yang sudah berada bersama dengan kita. Puan Ayu Yusof, Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Haryana, Ramadan Karim. Cikgu Katie, Ramadan Karim. Ramadan Al-Mubarak. Masya-Allah. Puan Aminah Yusof, Masya-Allah. Salam satu Ramadan. Insya-Allah kita akan sama-sama nak tengok yang pertama dalam juzuk 1. Okey. So sahabat-sahabat, kita bermula ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam juzuk 1 terdapat 2 surah. Okey, jangan lupa surah yang pertama sekali yang duduk dekat depan tu, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, surah pembuka Al-Quran, nama pun Fatih, iaitu yang membuka Al-Quran, diletakkan di susunan 114 surah itu surah yang pertama dan dia termasuk dalam surah juzuk 1. Dan juga surah yang kedua
iaitu surah Al-Baqarah, termasuk juga dalam juzuk 1. Tapi disebabkan surah Al-Baqarah ini panjang, maka surah Al-Baqarah ada di dalam juzuk 1 dan ada dalam juzuk 2. Sahabat-sahabat boleh tengok, ya, surah Al-Baqarah akan berhenti pada juzuk 1 pada ayat 141. So, dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 dan surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 141. Okey, 141. Dan bila kita sebut jumpa je dengan perkataan saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lat an qiblatihimul lati kanu 'alaiha sayaqulu sufaha, maka akan berkatalah orang-orang yang bodoh tersebut. Itu maksudnya dah masuk apa? Dah masuk juzuk kedua. Okey, permulaan muka surat yang pertama, ya, pada belah kiri sayaqulu sufaha, itu dah juzuk kedua. Maka sampai ayat apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Iaitu ayat yang berkaitan dengan itulah dia, ummah yang telah terdahulu sebelum kamu, mereka akan dapat apa yang mereka buat. Kalau mereka buat baik, dapatlah yang baik. Kalau mereka buat tak baik, dapat apa? Jawapannya tak baik jugalah. Orang kata apa? Berani buat, berani tanggung. Itu istilah, ya, budak-budak muda. Berani buat, berani tanggung. Lu berani buat, lu beranilah tanggung. So jadi itulah yang berlaku di dalam keadaan umat zaman dahulu. Allah cerita umat zaman dahulu, apa yang berlaku kepada diri mereka, apa yang mereka lakukan, kenapa berlaku perkara tersebut pada mereka. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kalau kamu buat baik, kamu akan dapat baik. Kalau kamu buat jahat, kamu akan dapat jahat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kamu tidak akan ditanya mengenai apa yang mereka lakukan. So, yang mereka salah, dia tu dia orang punya pasal. Tapi kamu, fokus kamu apa? Tengok pada diri kamu, apa yang kamu buat, baik ataupun tidak. Kalau baik, teruskan. Tapi kalau tak baik, insaflah, taubatlah segera. Okey, itu pada ayat yang akhir di dalam surah juzuk, masih lagi surah Al-Baqarah, iaitu juzuk pertama. Baik, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tengok dahulu daripada surah Al-Fatihah. Ni kejap je, dah nak pukul 7 dah. Saya baru sebab kali pertama, jadi kita kena terangkan dahulu bagaimana bentuk Huda Al-Quran Istimewa Ramadan ni. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton, ya, boleh sharekan dahulu live ini, ya, boleh tag kawan-kawan, insya-Allah. Dalam surah Al-Fatihah yang nak diberitahu kepada kita kalimah yang paling tinggi dan besar, iaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu bentuk pujian Allah kepada zat Allah. Hamdalillah min nafsihi ila nafsih. Iaitu bukannya makhluk yang cakap lagi, sebab Al-Quran ialah kalam Allah. Jadi pujian tadi dari Allah kepada Allah. Subhanallah. Ada pujian daripada makhluk kepada makhluk. Ada pujian daripada makhluk kepada Khalik, iaitu pencipta. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ialah pujian dari Allah, dari pencipta kepada pencipta. Subhanallah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji zatnya sendiri, kalau makhluk tidak memuji zat Allah, teruk sangatlah. Teruk berbenar kita ni, ya. Allah pun memuji zat Allah yang mulia kerana terlalu hebatnya Allah, terlalu sempurnanya Allah. Jadi makhluk jangan menjadi makhluk yang tak tentu arah, mengeluh, menjadi makhluk yang terlupa untuk bersyukur, menjadi makhluk yang sentiasa, ya, komen sahaja. Jadilah makhluk yang sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Ini perkara pertama dalam surah Al-Fatihah. Perkara kedua dalam surah Al-Fatihah, ada 3 golongan sahabat-sahabat.
Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, golongan yang mendapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Golongan kedua dalam surah Al-Fatihah ialah golongan yang maghdubi alaihim. Golongan yang tidak ataupun golongan yang dimurkai Allah. Golongan yang Allah tak redha pada dia. Allah murka pada dia. Golongan yang ketiga di dalam surah Al-Fatihah ialah golongan yang sesat. Dallin. Golongan sesat. So ada berapa? Ada 3 lah. Golongan yang dapat nikmat ataupun yang dapat hidayah. Golongan yang mendapat murka Allah dan golongan yang sesat. Maka sahabat-sahabat, bila kita tengok antara 3 golongan ni, yang betul duk mana? Nombor 1 sahaja, iaitu yang mendapat hidayah daripada Allah. Jadi apa yang kita nak tadabbur daripada 3 golongan ini, tatkala Allah bagi kita nikmat untuk dapat hidayah Allah, ingatlah bahawa syukur kita kepada Allah kerana telah diberikan hidayah. Dalam masa yang sama, betapa ramai orang yang menjadi golongan yang maghdubi alaihim. Dan dalam masa yang sama di sekeliling kita, berapa ramai orang yang menjadi golongan yang ad-dallin, golongan yang sesat. Maka panjatkanlah kesyukuran ketika hidayah menyinggah ke dalam hati kita, kita melihat petunjuk-petunjuk Allah, dapat beramal dengan amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya cinta kepada ibadah, diberikan hidayah untuk lembut hati buat ibadah. Tatkala ini, apa yang perlu kita rasakan? Jangan rasa bongkak, jangan rasa takabur, jangan rasa memandang diri mulia, tapi bersyukurlah pada yang esa. Kalau bukan kerana pilihan Allah, mungkin kita akan menjadi golongan yang kedua, juga golongan yang ketiga. Na'udzubillah min zalik. Itulah yang kita boleh belajar, mengambil ibrah dan tadabbur daripada surah Al-Fatihah secara umum pada hari ini. Sahabat-sahabat, kita masuk kepada surah Al-Baqarah. Okey? Yang pertama, Allah bagi tahu kepada kita tentang apa. Saya ada 3 poin untuk surah Al-Baqarah ini. Saya sebutkan yang pertama dahulu. Yang pertama, Allah bagi tahu kepada kita manusia itu kalau nak dapat hidayah, dia mesti menjadikan Quran itu sebagai petunjuk untuk perjalanannya dekat dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mulakan surah Al-Baqarah selepas pula kan selepas huruf muqatta'ah alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Allah mulakan dengan apa? Al-Quran. Allah presentkan kepada manusia. Tadi kamulah lihat ada 3 golongan. Dan kamu nak jadi golongan yang dapat hidayah? Ya. Angguk kepala, nak jadi orang yang dapat hidayah. Dzalikal kitab. Quran tu, yang tak ada keraguan di dalamnya. Quran. Ni Quran depan mata kita ni. Quran yang Allah turunkan. Quran itu apa, sahabat-sahabat? Itulah yang kamu kena ambil untuk menjadi your guideline. Kena kamu ambil untuk kamu tidak jadi orang yang sesat dan juga orang yang dimurkai Allah. Tapi kamu kena ingat, wahai manusia, Al-Quran hanya seni. It's only give hidayah lil muttaqin. Quran hanya memberikan hidayah kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang dalam hati dia ada takwa. The only person that can use Quran for kebaikan ataupun dapat hidayah. Allahu Akbar. Seolah-olah Al-Quran ini akan sahaja berfungsi kepada orang yang ada
takwa dalam hati. Kalau orang dia ambil Quran tapi dalam hati dia tak ada takwa, dia tak akan mampu untuk mengambil hidayah daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Betapa satu pesanan daripada Allah yang sangat penting untuk kita ambil bersama-sama dalam surah Al-Baqarah, iaitu tentang hidayah Al-Quran. Masya Allah, terima kasih Puan Nur Rashidah Ibrahim. Satu juzuk ada 2 surah, surah Al-Fatihah, surah Baqarah, betul. Puan Mastura ayat 1 sampai ayat 141, juzuk 2 bermula 142, betul. Alhamdulillah, terima kasih. Puan Mastura kata betul, Al-Quran tu petunjuk. Allahu Akbar. Ya. Sebab kalau kita tak ambil Al-Quran, maka kita duduk dekat dalam jalan yang kosong daripada petunjuk Allah. Okey, kita pergi, itu yang pertama. Nombor 2. Okey, kita pergi laju sikit. Sebab tadi awal mukadimah kan. Okey, nombor 2, kita nak ambil tentang kisah apa dekat dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Adam alaihi salam. Masya-Allah, banyak kisah di dalam surah Al-Baqarah berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah maklumkan, Allah buat pengumuman kepada malaikat dan iblis bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Dalam ayat berapa? 30. Kalau tengok daripada awal muka surat, iaitu muka surat 6 ayat 30 sehingga ayat 37, berkisah tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, tentang malaikat, tentang iblis, tentang bagaimana taubat Nabi Adam alaihi salam, disambung lagi dengan muka surat 7. Dengan muka surat 7, maka dikeluarkanlah Nabi Adam itu daripada syurga dan diturunkan ke dunia. Okey? Jadi kisah ini yang kita nak ambil ibrah dalam surah Al-Baqarah, iaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Sampailah akhir ayat tentang Allah bagi tahu kepada malaikat, aku jadikan khalifah atas muka bumi ini, iaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam alaihi malaikat bertanya, apa perbezaan pertanyaan malaikat dengan perbezaan perbuatan ataupun respon daripada iblis? Kita tengok malaikat dia tanya dalam keadaan, ya Allah, bagaimana kau nak jadikan khalifah, iaitu mereka inilah yang akan menumpahkan darah, mereka inilah yang akan membuat kerosakan atas muka bumi ini. Itu persoalan daripada malaikat. Malaikat bila dia tanya bukan untuk memberontak. Kena ingat tu. Malaikat la ya'sunallah. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi malaikat tanya pada Allah. Tapi Allah jawab apa? Allah bagi tahu kemuliaan manusia, kemuliaan Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Okey, Allah jawab kepada pertanyaan malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kau tak tahu. Jadi malaikat yang bertanya bukan atas dasar memberontak, tapi dia menyatakan apa persoalan yang dia rasa. Berbeza dengan syaitan. Bila kita tengok wa idz qulna pada ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bila Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud. Yang tak sujud siapa? Iblis. Iblis yang tak sujud. Kenapa iblis tak sujud? Iblis tak sujud kerana sombong, kerana kibria. Dan akhirnya sahabat-sahabat, bila kita tengok, iblis melakukan maksiat pada Allah. Nabi Adam juga akhirnya memakan buah yang telah dilarang.
La taqrabu hadhihi syajara. Jangan kamu dekat dengan pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu dekati pokok ini. Nanti kamu akan jadi orang yang zalim. Tapi Nabi Adam juga mendekati pokok tersebut, akhirnya termakan. Sama tak? Iblis dia buat maksiat, iaitu tak nak sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam juga bermaksiat, iaitu memakan ataupun mendekati pokok yang Allah larang. Kedua-duanya buat maksiat, iaitu apa? Tak taat perintah Allah. Tapi apa beza maksiat iblis dan maksiat manusia, maksiat Nabi Adam? Bezanya Nabi Adam ala iblis, bila dia buat maksiat, dia tak minta ampun pada Allah. Dia buat maksiat, bertambah dalal dia, bertambah kesesatan. Dia minta pula pada Allah, ya Allah, kalau aku dah jadi ahli neraka, kau izinkan aku nak sesatkan semua orang daripada kau, ya Allah. Nampak tak? Bertambah kesesatan selepas maksiat yang dilakukan. Sebaliknya, apabila Nabi Adam alaihissalam melakukan maksiat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia buat apa? Nabi Adam minta ampun pada Allah. Nabi Adam menyesali maksiat tadi. Dan itulah bezanya di antara maksiat kerana sombong dan maksiat kerana tersalah ataupun tersilap langkah dan kembali meminta ampun pada Allah. Kita nak ikut jalan siapa? Jalan Nabi Adam ataupun jalan iblis? Itu poin yang kedua di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Kita akan tengok tadabbur yang ketiga, sahabat-sahabat, dalam surah Al-Baqarah pada ayat 132. Ayat 132. So, jadi tadi kita ulang balik surah Al-Fatihah. Ada 3 golongan. Dan kemudian kita baca tentang dalam ayat pertama dan ayat kedua dan ketiga, iaitu peranan Al-Quran. Quran itu apa? Kemudian kisah Nabi Adam pada ayat 30. Dan hari ini kita nak pergi yang ketiga, iaitu kisah wasiat seorang ayah kepada anaknya pada ayat 132. Ayat berapa? 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Sahabat-sahabat, pada ayat 132, 133 yang bermaksud Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anaknya agar anaknya juga berwasiat agar memelihara agama kepada anak-anaknya dan juga kepada Nabi Ya'qub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kamu, maka janganlah kamu mati selain daripada keadaan Islam. Dan itu ayat 132, betul. Ayat 133, adakah kamu menyaksikan ketika Nabi Ya'qub menghadapi kematian? Waktu itu ia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu akan sembah setelah pemergianku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan datuk nenekmu, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, iaitu Tuhan yang Esa yang kami patuh kepadanya. Nombor 3 dalam surah Al-Baqarah nak cerita juga sahabat-sahabat tentang tarbiyah anak-anak. Tarbiyah anak-anak. Dalam ayat ini Allah bagi tahu kepada kita, seorang ibu dan ayah, bukan kamu beramal sahaja untuk diri kamu, tapi dalam masa yang sama kamu kena tarbiyah anak-anak supaya anak-anak menyembah Allah, supaya anak-anak tidak mensyirikkan Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim
Tanya pada anak dia siapa? Pada Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dan ditanya juga Nabi Yaakob kepada anak dia. Dekat nak meninggal dah tanya 12 orang anak dia tu, termasuklah Nabi Yusuf alaihi salam, ditanya, "Kamu nanti kalau aku meninggal kamu nak sembah siapa?" Sembah Tuhan kita lah ya, wahai ayah. Sembah Tuhan Nabi Ibrahim, sembah Tuhan Nabi Ismail, sembah Tuhan atuk kita dulu sama. Make sure supaya anak kita berada dalam akidah yang betul. Didik, pesan, bagi tahu, make sure ya supaya anak kita tidak melanggar daripada fitrah seorang manusia beragama dalam akidah kepada Allah. Okey? Jadi jelas sahabat-sahabat, insya-Allah itu sahaja yang kita kongsikan pada hari ini. Hari ini hari pertama, tak apa. Kita baru nak bertatih. InsyaAllah esok kita akan tengok lagi. Terima kasih Puan Mastura. Terima kasih Puan Amina. Siapa lagi sahabat-sahabat kita yang telah bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari bersama Ustaz dalam juzuk kedua. Kita menyingkap tadabbur juzuk kedua esok hari. InsyaAllah esok kita mula betul-betul lah 6.30. Hari ni terlewat sikit. 6.30 hingga pukul 7. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.